macam as you said, tak semua orang tahu apa social grooming. Tak, bahasa Melayu apa social grooming? Pun kita tak tahu apa itu. Tapi social tengok grooming. kau hang tahu kan tak tahu juga Tak, memang benda ni saya tak salahkan sebab memang undang-undang ni pun baru buat 2017. Oh. Apa undang-undang dia? Undang-undang sexual grooming. Sexual grooming ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia panggil antun. Antun anta. Pengantunan. Dia macam dia communicate dengan Rozik kan, macam Rozik selalu buat kat saya kan. Saya tak sedar sampai saya belajar, oi aku dah kena dengan sexual grooming kan. Macam banyak je aku baca. Okey, contohnya macam Rozik kan. Dia komunikasi. Contoh. Tapi kau tengoklah kalau kau pernah buat betul lah, banyak nanti Rozik check ah. Macam terjadi reality. Tak macam bila cerita tu kan. Tu buka macam banyak. Tak nampak tak dia tak nantuk dah. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama Rosyid and Bella. Tapi kali ini kita tak ada telah maju ke hadapan. Yes, kita tak ada dah masak-masak. Ada masak-masak ada. Cuma kurang nak cakap Rosyid tak ada. Additional kepada produk kita. Tak ada ke nak sembang merapu-merapu, nak buat podcast ke, nak apa ke. Jadi kita berjaya memujuk Bella. Sebab Bella hang tahu kan, cerita sini habis sini sejenis dialah paling letup, terpaling busy, terpaling semua. Jadi kita dapat memujuk dia buat podcast. Podcast kita tajuk apa Bella? Cerita sini habis sini manja. Tajuk dia bagi sendiri tanpa kelulusan. Kita tak perlukan kelulusan dia. Kita perlu set up yang menarik je dekat sini, okey? Okey. Jadi aku dah buat intro Bella, kau senang. Kita nak kupaskan isu-isu semasa. Okey. Benda-benda yang hangat. Sokong. Bukan di pasaran tapi di TikTok dan Instagram. Di Twitter, di social media. Kita nak komen. Tapi kita menjemput orang yang lebih arif, lebih pandai, cendekiawan. Wah, cendekiawan lah. Itu cendekiawan. Selalunya kan kalau kita cakap lagi korang nampak macam tak ada ilmu. Kalau dalam istana dulu-dulu kan, raja akan ada apa? Bendahari lah semua. Biasa dah. Raja-raja kita ada cendekiawan kita untuk kupaskan, untuk kita tahu cerita-cerita sensasi ni, betul. Untuk kita tahu dari sudut apa? Dari sudut undang-undang, macam hak-hak seseorang, betul. Ataupun kalau benda ni jadi kat korang ke, makcik korang ke, saudara-saudara, korang tahu nak buat apa. Betul. Kita sokong. Sekarang ni benda ni semua jadi kat Rosyid. Jadi I kena dapatkan info yang betul. Berkalwat. Oh sorry kita tak suka berkalwat ya. Kita buat secara terang-terangan. Yang buat secara gelap-gelap tu kita tak campur. Nak cakap pun kita debar ya guys. Sebab kita ni ada juga kawan-kawan. Okay, ni bukan nak bergosip kita tak gosip. nak menimba ilmu. Betul. Jangan silap. Ni nak walaupun kawan-kawan kita ada yang kena tangkap kalwat ke. Sebenarnya kita ni actually untuk first time ni tak apa, lepas ni korang tengok. Kalau korang ada apa-apa, korang nak suggest santai, kita. Korang santai. Ni betul? Bukan level profesional. Ni betul. Level kita orang. Cakap saja dan nanti kita akan pertimbangkan untuk bersembanglah benda-benda yang korang nak. Introduce siapa cendekiawan kita? Okey, untuk hari ni kita jemput kawan kita yang selalu kawan lah kita. Sebenarnya kawan bukan kawan dia. Sebenarnya kan Bella nak cakap kan kawan kita macam dia fikir tak ada yang letup-letup kan. Letup. Sama letup. Kenapa kau tak letup? Sebab kita tak boleh lah lawan dia orang sebab dia orang dah sangat-sangat letup. Okay. So hari ni kita ada kawan kita Dr. Mahmud Jumaat. Okay, betul. Mahmud. Korang kenal ke tak? Korang kena tengok dalam sini. Tengok viral dekat TikTok. Betul. Dia doktor Bukan jangan main-main Betul. Dia yang doktor in apa? In-law. In-law. Hai guys, apa khabar semua? Aduh, macam siapa? Dah masuk istana, keluar cendekiawan. So hari ini kita ada Mahmud Jumaat, kawan kita yang Bella cakap cendekiawan tadi yang bijak sikit lah akhirnya. Cerita sikit Mahmud, kau buat apa Mahmud? Hai guys, saya Mahmud Jumaat. Itulah saya sebenarnya dah lah nama pun Mahmud kan, masuk pula pergi istana cendekiawan semua dah sebut tadi. Saya alhamdulillah ada PhD dalam undang-undang dan kini mengamal sebagai seorang peguam full time. Itulah, dan you all boleh tengok daripada TikTok saya, kita ada kongsikan pelbagai cerita-cerita yang menarik.
TikTok saya juga Mahmud Jumaat dan juga dalam Facebook saya Facebook juga. pun Mahmud Jumaat. Mahmud Jumaat juga. So kita kupas tapi kali ini lebih menarik sebab kita ada satu platform yang kita buka apa saja soalan yang Bella dengan Rosie nak tanya, lontarkan. Rosie Lontarkan, Bukan Rosie. Bukan Rosie. Rosie. Dia je panggil aku Rosie Orang panggil Rosie. Dia Rosie sebab dia cendia kawan. Tak apa kita. Tak boleh cerita aku dah. Kita tak ada dengan cerita Rosie ke salah silah nama Rosie ke Rosie ke apa. Okey, kau nak tanya soalan aku tanya? Kita nak kupas bukan kita nak cerita mula-mula tajuk pertama kita. Okey, tajuk pertama kita Benda viral pertama Betul, benda viral yang Bella suka. Khalwat. Okey. Apa itu khalwat? So hari ni Doktor. Mood, tolong jawab cerita sikit pasal khalwat ni bagi orang pencerahan daripada diorang yang tengok ni. Kita sembang sempoi Okey. Khalwat ni dalam istilah dia dia adalah maksudnya sunyi atau berseorangan. Rosie lah tu sunyi. Tapi kita kesepian. Itu lain. Okey. Itu cerita lain. Okey, tak apa. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Okey. So Khalwat ni kalau bawah section 29 dalam undang-undang syariah ni di bawah enactment kesalahan jenayah syariah dia di setiap negeri kita petik Selangor di bawah section 29 di mana kalau ada seorang lelaki bersama dengan seorang perempuan yang bukan muhrim ataupun bukan isteri dia ataupun isteri bersama dengan suami yang bukan muhrim atau bukan suami dia dengan perempuan dengan lelaki yang bukan suami dia dan bukan muhrim dalam rumah atau dalam bilik yang boleh menimbulkan syak syak untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan maksudnya itu di bawah definisi khalwat di dalam section 29 tu. So kalau dia fulfill elemen pertama lelaki bahasa mudah lelaki perempuan dalam rumah atau dalam bilik. Tiga, keempat dia boleh menimbulkan syak. Kelima dia boleh syak itu menjurus kepada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Itu adalah khalwat. Tadi kau cakap kau nak contoh tu macam mana? Contohnya. Tak, okey. So tu semua dia punya kriteria kan? Yes. Yang boleh melakukan benda tidak bermoral. Ya. Yang perlu dibuktikan lah. Betul. Sebab dia kena faham bahawa dalam orang ingat jenayah sivil ni dia lebih sivil ke syariah? Okey, contoh dalam kes jenayah sivil orang kata jenayah sivil ni contohnya macam kes rogol, bunuh apa semua dia beyond reasonable doubt so orang ingat mungkin ada setengah pihak rasa yang jenayah sivil ni lebih baik. Tapi kalau jenayah syariah ni dia punya burden of proof dia, beban pembuktian dia lebih tinggi daripada jenayah sivil. Dia panggil beyond shadow of doubt. Tak boleh ada sebarang keraguan langsung sama sekali. Tak ada shadow pun tak ada. So, ini bermaksud, contohnya dalam rumah. Kalau you tahu orang lelaki dan perempuan masuk dalam rumah kan orang pun tahu macam ini tukang repair aircon. Orang contohnya ataupun dalam rumah ada maid. Lelaki dan perempuan. Kan memang lelaki dan perempuan. Tapi tak ada syak. Dan kita tahu ini takkan melakukan perkara yang tidak bermoral walaupun duduk dalam satu rumah atau dalam satu bilik yang sama. Tapi apabila kalau orang tengok macam diorang ni bukan suami isteri. Ini bau selalu nampak lelaki ni masuk rumah. Kan kita tak kenal dia ni siapa. Dia boleh menimbulkan syak. Kita sendiri tengok pun tahu. Kan mungkin pernah rakan sekerja ke kan orang pernah tengok dia ni pernah keluar makan bersama tiba-tiba dia datang rumah. Orang mesti menimbulkan syak. Mesti takkan masuk rumah tu duduk main congkak pula. Kan? Tapi maksudnya kalau sekarang I terfikir. Kalau kawasan tu penuh dengan CCTV semua yang boleh dibuktikan tiada apa berlaku, maksudnya terlepaslah. Terlepaslah. So tidaklah boleh kategorikan benda tu berkhalwat lah. Exactly. So that's why bila seseorang itu dituduh kan dia tidak bersalah sehingga diberhentikan bersalah. Rumah aku tak boleh orang kata berkhalwat. Penuh CCTV rumah aku. Kiri kanan bawah atas semua ada. Faham?
Maksudnya lah kan. Kau katakan So Rozi tak perlu risau lah. Rozi tak perlu risau. Tak risau. Kita jangan risau. Mate ada, semua ada. Tak boleh bukan syak langsung. Pun tak boleh tick. Tak boleh. Lelaki. Tapi bila seorang katakan yang kes-kes baru ni, bila dia kena tangkap khalwat, maksudnya belum lagi lah. Janganlah label dia berkhalwat. Apa sebab dia belum lagi buktikan kan? Exactly. Cuba kita tanya kenapa ni sebagai netizen kita tanya kenapa benda tu lama sebab tak ada bukti lah macam tu. Ke dia sebab dia tak mengaku? Proses. Dia begini, kita lihat kalau seseorang itu dituduh di mahkamah tak payah dituduh. Kadang-kadang apabila dipanggil atau disiasat lah kita perasan tak yang seorang tu telah pun dilabelkan dah. Memang dah kena kecam kau-kau lah. Apatah lagi apabila seorang itu ada social standing dalam public. Lagilah dia tak masih dalam siasatan tapi dia kecam dengan teruk. So that's why bila siasat pun dah kena kecam, tuduh lagi lah teruk. That's why pihak berkuasa ni, diorang akan meneliti dahulu dan buat siasatan dengan betul-betul terperinci. Dan barulah apabila dilihat perlu adanya kes-kes yang munasabah untuk dituduh, barulah kes tu akan dibuka. That's why tak semua kes akan dituduh di mahkamah. Dia akan ambil masa yang lama. Tapi dah dituduh tu, tidak bermaksud ianya bersalah. Dia ada lagi satu peluang untuk membuktikan bahawa beliau tidak bersalah, dan beban untuk membuktikan dia tu bersalah pertama sekali adalah pihak pendakwaan. Pihak pendakwaan yang buktikan dia bersalah, bukan orang yang dituduh. So that's why burden of proof tu sangat berat kepada pihak pendakwaan. Pendakwaan tu siapa? Pelapor? Okey, pihak pendakwaan ni ada contohnya macam ada kalau kes jenayah syariah ni mesti akan ada orang yang mengadu. Okey, orang yang telefon apa sebab mungkin dia tu adalah pelapor. Dan mungkin bergantung juga kadang-kadang kita ada maklumat sampai ada pihak daripada pihak JAIS ke yang akan jadi pengadu. Dia bergantung kepada kes tu kes basis. Bergantung siapa yang pendakwa tu lah. Yes, bergantung kepada siapa yang pengadu. Pengadu. Pendakwaan ni maksudnya pihak daripada pihak kerajaan. Bila kes start, yang melapor tu kena hadir lah. Exactly. Dia jadi saksi kepada pendakwaan lah. Bukan kita main suka-suka boleh call kalau ada orang berkhalwat lah apa semua. Tak boleh. Sebab diorang katanya maklumat ni dapat dari siapa. Jadi kita tak boleh just saya saja ni kita tak. Dia bergantung kepada kes lah. Bergantung kepada kes. Tapi kalau contohnya lah kita yang memberi maklumat dan orang tu akan datang dan rush lah ke tempat tu. Tapi kalau contohnya dia tak jumpa apa-apa, tapi apa yang disyak untuk membuatkan seseorang itu menelefon tu, that's why dia akan dipanggil ke mahkamah. Untuk menguatkan lagi pihak pendakwaan. Itu semua bergantung kepada strategi pihak pendakwaan. Siapa saksi yang terbaik untuk membantu kes. Tapi macam kes, tapi biasalah kalau siapa yang macam kita tahu kan, kalau kes hearing case ni dia lambat sebab date, nak match date lawyer, match date dia tu, dia ni tu yang jadi lambat lah. Tapi tak ada ke time limit? Takkanlah ongoing 100 tahun. Exactly. So, dalam time limit ni of course pihak kerajaan mana-mana government servant diorang mesti ada diorang punya KPI lah. Tapi kan, diorang sebaik mungkin akan cuba mempercepatkan proses tu sebab diorang nak kita tak nak menyusahkan pihak tertuduh pun. Diorang pun banyak lagi kes-kes lain yang diorang nak bawa. Dia pun kalau boleh diorang nak percepatkan habiskan satu kes tu. Tapi macam high profile case kena lagi cepat lah patutnya Bagi saya tak tahulah, kita lihat memang high profile ke low profile ke hak sama rata diberikan kepada semua tertuduh. Ya ke? Tapi sebagai macam netizen ni kita rasa macam sebab contohlah kalau dia selebriti ke apa, dia macam lamanya tunggu sampai macam ni. Kita fikir kalau kita fikir macam ni lamanya dah sekali orang lupa. Settle je. Ada je tengok ada orang komen kalau orang awam ataupun orang yang tak ada duit laju je masuk dalam sekejap je dah kena sabit kan. Dan jangan jatuh hukum. Tapi kalau artis ataupun kalau ada orang yang ada berduit ni, VIP, politician, memanglah diorang boleh sonok-sonok pergi bercuti lah apa semua ada yang kata kan. Sampai sekarang masih ada dekat luar. Tapi kalau orang biasa duduk kat dalam, tak. Sebenarnya dia tengok keadaan kes. Yang banyak yang jatuh hukum cepat tu sebab diorang tu mengaku salah. Pertama, tapi saya pun tak menafikan ada setengah pihak yang diorang tak mampu kan. Dia tak ada dari segi kewangan untuk melantik peguam, tetapi
ada Jabatan Bantuan Guaman untuk kes-kes jenayah syariah pun ada juga. Ini saya kena tekankan sebab ada yang orang ingat kalau kes jenayah sivil ni kan, contoh kes lah macam kes bawah kanun kesiasaan, kes curi ke apa, ada Jabatan Bantuan Guaman. Untuk syariah pun ada juga. Untuk melantik peguam-peguam untuk bantu sebenarnya. Yang free ke apa? Ya, free. Mana dia nak cari benda ni? Pergi je mana-mana Jabatan Agama Islam ada. Dia dekat ni. Diorang dan ramai je peguam-peguam yang bantu dengan, ada yang pihak yang bantu secara pro bono, bergantung kepada kes. So dengar. Tiba-tiba kan aku rasa kan, selalunya kita macam gelak-gelak kan. Bila mak buat cerita aku dah macam mengantuk. Aku dah macam ni, mengantuknya. Tapi tak apalah. Tapi yang pasal kes tu kan, yang tu macam patutnya kan, ni untuk dua-dua pihak lah. Mahkamah satulah kau nak KPI, yang seorang lagi pun kau buktikan lah kalau tak bersalah. Sebab kan kena buktikan baru baru apa orang kata, betul ke berkaruat, tak betul ke, kan cakap tak. So buktikan, ambil peluang ni untuk buktikan cepat lah, untuk proof to netizen yang mengatakan apa-apa macam dia berkaruat ke tak kan. Betul. Okey, so kalau tak nak kena karuat, kena duduk 3 orang lah. Dia kata tak nak buat, dia kena jangan dalam definasi tu lah. Atau letak Tapi je CCTV ke, buat live ke kan. Seramai orang tengok buat live. Kelakar. Okey, kalau kau duduk 2 orang dalam bilik, kau buat live, orang nampak kau buat apa kan. Tak ada keraguan, tak ada keraguan lah. Lain kali kau tu nak duduk dengan tu buat live. Senang. Boleh jadi tu kan? Boleh. Dia ajar, okey. So siapa-siapa silalah buat live kan. Apa. Jadi aku nampak tadi ada 1 minit tadi ada. Lepas tu hilang. Kita macam ngantuk kan. Terus tak boleh benda cerdik yang ni dia benda ngantuk. Benda bodoh dia okey. Aku tiba-tiba aku tengok muka Mamuk ni, aku rasa Allah Mamuk mengantuknya. Padahal sebelum ni aku rasa happy je kalau aku gosip. Ni kita tanya. Okey. Boleh tak walaupun dia tak boleh buktikan semua yang tidak ada apa-apa berlaku. Okey. Dia tak boleh buktikan. Tapi last tetap tengok mahkamah cakap dia tak bersalah. Boleh. Okey. Banyak je kes. Kan sebab macam saya katalah, sebab boleh nak buktikan seseorang tu bersalah, dia kena beyond shadow of doubt. It's very 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 difficult. Dia punya beban pembuktian tu sangat tinggi. Tapi yalah, kita lah kena buktikan. Contohnya memang dia datang kat situ memang nak main congkak kan, tak ada syak. So memang selesai. Sedap pula main congkak. Kan. Okey, lepas tu banyak nak kena buktikan. Tahu kes. Ada kes. Saya pernah sendiri dia cerita kat saya, dia dah kantoi. Dia main congkak. Ni off topic. Off topic. Okey. Ada satu kes ni, dia menarik tau. Dia dengan seorang lelaki ni lelaki orang. Boyfriend ni lelaki orang. So dia dapat tahu selepas 6 tahun dia dah break dengan lelaki ni, tiba-tiba gambar bogel dia, gambar yang dia main, video dia semua terkeluar dekat dalam social media. Okey. So bukan gambar dia seorang je, ada perempuan-perempuan lain penuh. Total yang, and then yang best dia ada WhatsApp group lagi. Dan dia contact saya untuk minta tolong supaya elakkan daripada nak padamkan balik kan. So saya pun tanyalah dia, macam soalan sama, kau datang rumah main kat apa ni, yang kes ni berlaku dekat mana apa semua kan. Main congkak kat mana lah. So main congkak kat mana. So dia kata dia kata dekat rumah tu. Lepas tu saya boleh, yang best dia cerita saya kan. So lepas kita orang tengah rekod tu, tiba-tiba dia boleh cerita tengah rekod tu tiba-tiba dia kata azan. Lepas azan. Azan. Okey. Lepas tu apa jadi? Lepas tu kita stop lah. Stop. Lepas tu apa buat? Saya solat lah jemaah. Aku cakap, bagus dia korang. Sambil-sambil tu pun korang boleh fikir lagi solat jemaah kan. Lepas tu kita orang continue sebab dia buat rekod video. So kesender saya pun yang tengok video. Yang dia rekod buat apa? Tak, memang lelaki ni pelik. Lelaki ni masalahnya dia ikut tu kenapa? Hunch lagi tu. Tanya perempuan tu. Faham? Dan memang banyak kes macam ni. So ini jauh off topic sikit pasal kaluat ni, tapi memang ada yang benda kelakar apabila diorang ni, lelaki dengan perempuan ni duduk dalam satu rumah, tak semestinya buat projek tu, kadang-kadang ada juga buat benda lain.
Kalau kes Khaluat ni kalau bawah Seksyen 29 Akta Jenayah Syariah Selangor, dia punya hukuman dalam tidak melebihi RM3,000 denda dan tidak melebihi 2 tahun penjara. Tapi salah satu. Atau salah satu Dikira dan berat ke boleh tak berat? kedua-duanya sekali. Kalau tanya saya, tak berat. ringan je. Kalau comparekan dengan Ringan jenayah dengan sivil. Yalah, kau kena Tapi ingat, tapi you ringan kena macam ingat kau. lah, reputation tu lah yang efek, betul tak? Tak payahlah Khaluat. Kahwin je lah. Wah, terkejut aku. Terkejut tiba-tiba duduk sini kan. Duduk dia kata, tak payah Khaluat lah guys. Boleh kahwin je, okey? Kahwin. Tak payah sorok-sorok. Benda boleh Betul? dihalalkan kan. Kau nak Yang perlu, lelaki tu pun, kalau rasa nak 2-3 pun. Lawyer dia mesti advice kan. Nak apa orang panggil lah, untuk membuktikan tu kan pun tough kan. Percepatkanlah proof to Supaya orang tak bercakap. the world that Betul? kau tak buat. Betul. Tak payah nak drag sana drag sini kan. Tutup kes, move on. Hidup baru buka buku 2025 pun dah nak dekat. Macam tu lah. Tu yang aku simpul. Lawyer simpul? Setuju dengan kenyataan Bella ni. Kalau tanya saya itulah alah benda ni kita tak merancang kan, dan alah kita pun kadang-kadang benda ni berlaku ada unsur-unsur ada orang tak puas hati. Kan? Kadang-kadang kita pun takut juga ada orang mata-mata pandang kan yang tak puas hati, iri hati yang kita nak cari point, gunakan benda ni sebagai alasan untuk nak jatuhkan mana-mana pihak. So oleh itu berhati-hatilah. Kalau macam Mbak Bella kata, kalau ada peluang tu dah tengok suka sama suka, dah benda boleh jadi halal, halalkan. Okay, kalau ada kes Khaluat dan dalam masa ongoing benda tu kahwin. Gugur tak? Tak gugur. Sebab pula. Tak boleh. Kalau macam tu, orang kalau kahwin kita lah semua buat dia berbeza dengan kes. Even kalau you nak tahu, kalau kes rogol sekalipun, you kahwin pun rogol jalan. Sebab itu jenayah against the government, against the state. Faham. Dia against the state. So that's why itu kesalahan jenayah ni, kalau walaupun you menghalal sekalipun, Khaluat still jenayah, still jalan. You kena buktikan itu tiada sebarang unsur Khaluat dan mungkin lepas. Sambil-sambil main, sambil cakap dia pasal Khaluat berat untuk kita terima kenyataan. Aku macam mengantuk kan, selalunya macam ni kan, berbual kan. Okey, nak tak kita punya next topik kan? Kita cerita pasal penceraian. Hak isteri dan hak suami kalau you file penceraian. Random gila, okay guys. Maksudnya random gila. Ini memang santai gila. Bagus. Memang kita nak pun kan, tapi sebab bukan dia yang jawab. Okey, pasal Abah apa? Okey, ni Abah Bas ni apa yang aku tahu. Abang Rosyid nak tanya pasal Abang Bas. Tak, bukan. Pasal Abang Bas ni aku tak tahu sangat lah. Dan kita tak tahu sangat. Cuma kita tahu bila orang cakap akan pasal Abang Bas tu, orang kaitkan dengan pedo. Betul ke tak? Ke salah? Okey. Kita kena tahu. Kayaknya aku tak tahulah. Sebenarnya bila hang muka blur je tu, hang cerita je lah. Cerita dia, kita kena faham kalau sebenarnya salah sama sekali untuk mana-mana pihak untuk kaitkan Abang Bas dengan pedo. Okey. Salah. Minta maaf ya, kita tak tahu apa-apa. Bahaya. Tapi bahaya. Bagus minta maaf. Kita tak tahu. Kalau kita aku macam tengok ke TikTok tu macam ada orang grooming cuba tu kaitkan, pedo. tapi saya tekankan di sini sebab dia tengah masih dalam perbicaraan. Okey. So dia adalah dikenakan dengan beberapa pertuduhan lah yang mana telah melanggar isu berkenaan dengan seorang kanak-kanak tu dalam kes itu. Tapi saya tak nak tekankan sebab dia masih perbicaraan. Okay, that's why dekat dalam kes ni ada pihak yang telah sebenarnya telah beberapa artis telah dihantar surat tuntutan surat tuntutan untuk memohon permohonan maaf. So untuk dalam kes itu pun saya sendiri mewakili artis tersebut. Tapi kalau dalam undang-undang ni, ini grey area dia, the line tu is very very thin. Kita nak memberi social awareness. Kita nak memberi ilmu undang-undang. Contohnya macam Uyaina buat. Uyaina buat, dia bagi apa itu
pedofile. Okay. Dia tak sentuh mana-mana. Kita tak nak sentuh mana-mana sama ada ni kes Abang Bas ke apa. General je lah. Okay. Apa itu pedofile? Apa itu nama dia sexual grooming. Okay. Dan kita boleh sentuh. Kita boleh bagi social awareness dan kita boleh bagi perkongsian lah. Contohnya orang tak tahu perkongsian kita dengan di dalam public, di dalam social media kita letak gambar kanak-kanak dalam tu. Gambar budak orang lain. Tu salah. Memang tak boleh. Kita tak boleh kongsikan gambar bukan anak kita. Kalau bukan anak kita tak apa. Ni kalau gambar anak orang lain. Kita buat contohnya di sekolah. Kita buat live. Kan? So maksudnya dia ada anak-anak orang lain kat belakang. Ada budak-budak belakang. Tu salah. Sebab budak-budak tak boleh expose. Itu di bawah akta kanak-kanak. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau orang tak report, okey, you selamat. Tapi kalau mak ayah dia tak puas hati nak cari point, dia report, confirm kena. Memang ada akta Itu bawah akta kanak-kanak, tak boleh. Itu yang orang tak tahu, orang tak sedar tu. Nampaknya kita memang terlalu bersahaja ya. Kita dah ada apa? Kita tak boleh. Tak boleh. Salah. Maksud kalau mak kita dah kongsikan gambar anak orang tu dan mak dia report. Mak dia report kita kan. Apa yang kita akan kena? Ada hukuman lah. Akan kenakan hukuman. Dia akan report atas dasar mengeksposkan anak dia. Betul. Sebab gambar kanak-kanak tak boleh expose. Itu law dia. Walaupun berpakaian ke apa saja yang boleh menunjukkan identiti seorang kanak-kanak pun tak boleh. Kalau you tak nama pun tak boleh. Dia ada umur apa? Kanak-kanak bawah 18. Bawah 18. Bawah 18. Gila. Macam Rozi. Kita tak boleh lah. Kita Rozi boleh. masih Dia maksudnya kalau dia tak Rozi masih menyusu. Dia maksudnya kalau tak muka kita boleh lah. Boleh. Okey, tak maksudnya bila kalau kata orang tu nak report, dia report apa? Anak dia telah dia expose. Dia melanggar bawa kesalahan dan melakukan kesalahan bawa kanak-kanak. Kenapa je? Kesalahan tu kenapa? Boleh kena denda. Denda dan penjara lah. Denda saja. Denda je lah. Denda. Penjara saya tak pasti tapi denda confirm. Itu memang salah. Bahaya juga bahaya. So actually tak boleh lah. Jadi kalau kita letak muka anak kita, kalau kat belakang tu ada, kita blurkan lah. Anak orang lain kan. Anak lain tak boleh. Memang tak boleh. Salah. Sebab tu kalau you perasan, kalau orang luar negara, dia very particular. Mana dia expose. Ada beberapa akaun TikTok saya tengok. Dia Abang Bas juga. Dia tutup gambar kanak-kanak. Kat belakang. Bukan Abang Bas. Dia rasa kerja kantin ke macam tu kot. Dia jual makanan. Tapi di dunia social media sekarang ni takkan orang kata old rules ataupun law dipakai macam sebiji-sebiji, tak ada tweak ke? Tak ada belum tweak lagi. Maksudnya? Yelah, social media katakanlah di event show heboh. Ambil gambar anak budak nampak muka dengan mak. Kalau lah mak tu buat report pun, orang mesti polis pun kata apa benda ni makcik. Relax lah makcik. Dia kena logik lah. Tapi kalau macam contohnya ada setengah kes, dia memang buat video tu and expose. Sebab dia macam ni, kanak-kanak ni, diorang ni adalah mangsa. Dan ada pemangsa-pemangsa di luar sana macam pedofil yang ada masalah mental. Diorang cari kanak-kanak ni. Dan dia takut kanak-kanak tu dia akan jadi target. That's why undang-undang tu mewujudkan undang-undang macam ni untuk nak selamatkan dia kanak-kanak dari tu. Itu motif dia. lah. Itu tujuan dia. That's why itu kena clear. Tapi kalau kau dah pergi sewebo, kau dah bawa anak kau berjalan, lepas tu kau kuat sangat, tiba-tiba kau marah pula orang rekod. Kau tak payah bawa kan? Kau main TikTok tak apa pula, pergi rekod-rekod gambar anak kau, tiba-tiba kau rasa kau tak anaya pula dah. Okey, jadi advice untuk orang yang nak post gambar anak dia tapi ada anak online, blurkan. Itu lebih selamat lah. Lofa dah settle. Dia blurkan siap-siap muka anak dia. Betul? Settle. Sampai sekarang pun tak tengok, tak nampak. Lagi Abang tapi tak, bukan nak tanya kenapa macam mak cakap tadi kan, Yuana tu kan kena buat permohonan maaf. Tak faham. Tak, dia begini, apabila seseorang itu mungkin terkesan dengan niat kita nak bagi awareness, tapi dia rasa dia mencetus effect dia punya reputation dia, ataupun dia rasa tak puas hati, boleh je. Dalam berbeza dengan kes jenayah civil ni, kau bayar lawyer buat kerja je. So you kena jawab niat you
bukan saya nak malukan dia. Bukan saya nak fitnah dia. Sebab kena faham tau. Dekat Malaysia ni tak ada saman malu. Tak ada. Ini saya banyak kali ada, bukan you don't worry. Even ada juga setengah peguam dia kata saya nak saman malu. Sebenarnya tak ada saman malu, tak wujud kat Malaysia. Tunjuk kat saya akta mana ada saman malu. Oh, tak ada. Kita hanya ada saman fitnah. Saman fitnah. So untuk kenapa kena ada cakap saman fitnah? Kalau dibuktikan bahawa apa yang dia cakap tu betul, ataupun benda tu logik daripada apa gambaran ataupun video yang dia nampak, yang dia tengok dan dia baca ni, dia cakap, memang logik lah kita untuk membuat andaian macam tu. Automatic you punya tuntutan ditolak. That's why you jangan senang-senang you nak saman orang. Bila you saman, contohnya you saman fitnah, you dah dibuktikan bahawa kenyataan itu adalah kenyataan yang betul, memang fakta. You saya silap, you kena bayar balik orang yang you nak saman ni. Sebab benda dia cakap tu betul. Sebab benda dia cakap tu betul. Dan saya jujur saya pernah dapat hampir sehingga ganti rugi 100,000. Kos mahkamah awardkan untuk orang yang disaman ni. Kalau contohnya apa yang kita boleh buktikan, kita lantik lawyer saya bayar RM100,000 ni. Kita lampirkan kos yang mana mahkamah fikirkan patut untuk bayar balik kos apa-apa dia dah habis dia bayar lawyer ni. So that's why kita bukan senang-senang kita nak saman orang. Kena buktikan benda tu betul-betul saman fitnah baru. Fitnah lah. Jadi kesimpulannya dekat sini, saman fitnah ni sangat berguna untuk artis lah. Correct. Artis banyak kena fitnah tapi tak ambil tindakan kan. Betul. Kenapa dia orang tak ambil tindakan ni? Soal pun tak tahu jugalah, awareness lah kan. Kadang-kadang dia malah nak membesarkan isu tu kan. Malah settle lah, ajak bincang lah. Kadang-kadang penyelesaian baik antara dua belah pihak lebih baik. Tapi selalu dengar bukan sama fitnah tu dah sama malu tu. Kan Ahmad kan? Sentiasa sejauh sama malu kan. Tak ada. There is no such thing as sama malu sebab kita so ada yang few public figure ni kena saman fitnah lah. Ada beberapa yang telah Saman sama fitnah dia orang just hantar notice of demand je. Notice of demand. Yang mana kami pun telah menjawab notice of demand tersebut. Kita tengok dah lihat lah. Tengok sama ada ke tak tindakan seterusnya, tindakan lanjut. Kita dah jawab. Kalau dia nak proceed ke saman, proceed dah. We are ready. Wow, we are ready lah dia. Ready lah. Saman fitnah. Jadi sebenarnya aku nak tanya apa lagi, aku macam kenapa lah heavy sangat Taklah, benda-benda macam ni lah I rasa macam kena sesuaikan dengan peredaran zaman yang macam gambar budak-budak tadi kan. Betul lah tak boleh expose tapi dalam keadaan yang tak terkawal sekarang, kamera everywhere kan. Maybe kena macam revisit dia punya undang-undang lah. Correct. Sama juga dengan sama fitnah tu. Sekarang ni memang fitnah berleluasa di social media. Yang tak terkawal. Yang orang kan menabur fitnah. Gambar artis ke siapa-siapa, suka-suka dia orang komen kan. Macam mana kita nak kawal ni? Contohnya macam Rosyamnu kan, Datuk Rosyamnu yang kena baru-baru ni kan. Tiba-tiba je waktu ada kes dengan Bazura tu, tiba-tiba ada orang petik nama dia. Dia bagi statement tu ada berai apa hal pula aku. Kan? Macam pasal-pasal kalau kita fikir logik, takkanlah orang tua tu nak masuk campur hal benda-benda macam ni. Banyak pula masa dia kan nak nasihatkan kan. Tapi okey, saman fitnah boleh ke kita kepada portal, kepada apa ni macam apa? Macam reporter lah. Reporter boleh. Ke paper ke blog ke boleh? Boleh. Ada satu kes ni. Kalau dia orang tapi depending on apa yang dia orang quote lah Yang ni yang ramai orang tak tahu. Okey, contohnya ya Bella Okey, kita buatlah podcast ni letak dalam YouTube. Sekali tiba-tiba statement daripada Bella tadi tu ada komen daripada netizen kata memang JSB ni memang jahat, memang patut ditutup, memang lahanat, kecam JSB. And then buat kenyataan final memang ada ajar ajaran sesat lah ataupun memang ajar meliwat lah, memang dia buat kenyataan kat bawah tu. Tetapi kita tak ada ambil inisiatif untuk nak padam komen. Kita biar je benda tu, kenyataan fitnah tu berleluasa. Faham? Ada satu kes nama dia Malaysia Kini. Yang mana Malaysia Kini telah disaman dibawa kes ni sehingga ke federal court. Malaysia Kini kalah disebabkan
dia gagal untuk nak mengawal komen-komen yang terbuat oleh netizen. Dia tak hapuskan lah komen tu. Dia gagal untuk kawal komen-komentar tu. Statement dia tak ada fitnah. Malaysia kini tak ada touch langsung. Dia tak ada buat kenyataan yang mengecam. Sebab itu tak salah saya, kes itu melibatkan satu kenyataan yang melibatkan judiciary. Dia tak ada buat kenyataan yang kecam judiciary pun. Tetapi komen bawah tu yang kecam judiciary. Because of that reason, dia bertanggungjawab dan dia kena bayar dekat ratusan ribu ringgit. So, tadi as you said, you tanya tadi soalan portal boleh kena saman tak? Ada. Dan kes dibawa ke sehingga Federal Court, Mahkamah Persekutuan arahkan untuk bayar ratusan ribu ringgit kepada sebagai denda. Maksudnya kalau portal blogger ke apa nak publish certain news ke apa, kau buat tapi komen tu kena jagalah. Maksud jangan biar fitnah tu tak terkawal. Berleluasa. Tapi macam banyak je sekarang. Kan berantai-rantai. Komen ni komen. Tapi tak ada orang nak. Tapi kita cakap-cakap ni kan kena pula. Bukan, tapi kita terkawal. Kita one akan edit. Kita perbincangan macam ni tak apalah. Dan kita bincang boleh, tapi nanti orang nak komen tu, one akan delete. Jangan risau, benda-benda berantai-rantai tu. Kata, orang ni kata dalam podcast dia aku ni macam ni apa benda-benda. Kalau kenyataan tu menunjukkan dia fikir balik. Dia debar balik dah. Debar balik macam. Tak pasal Kalau contohnya saya kata Rozik tu tak apa lah, saya cakap depan-depan Rozik pun tak kisah. Tak kisah. Memang betul pun kan. So kalau macam kalau contohnya kita kata dekat luar memang ada kenyataan yang berbentuk menuduh dan kita kena pastikanlah mana sos kita yang kita dapat tu. Kau tut aku. So macam ni, kalau Bella cakap KJSB ni macam ni, macam ni kita kata jahat lah, aku rasa dia jahat lah macam tu, statement macam tu. So bahaya jugalah actually. Okey. Kalau dia nak lawan balik. Okey, dalam undang-undang ni, dah dibuktikan lah. Okey, yang dalam fitnah ni kau kena buktikan pertama sekali kenyataan itu memang merujuk kepada orang yang kita tak puas hati tu. Maknanya kita sekarang ni kenyataan merujuk kepada JSB. Maknanya orang yang saman. Contohnya JSB saman sekarang kenyataan memang merujuk kepada JSB. Okey, fulfill elemen pertama. Elemen kedua, dia kena buktikan kenyataan tu telah tersebar secara meluas. Okey, kalau kita letak dalam YouTube terbuka Okey, yang ketiga, kenyataan itu mestilah fitnah, mestilah defamatory. So kalau dibuktikanlah mana sebenarnya JSB ni memang bagus, tak ada masalah. Apa yang kita cakap tu sebenarnya tipu. So kenalah. Dan kena buktikanlah. Dan burden of proof tu bila dia buktikan 3 elemen fitnah tu, dan dia akan shift kepada defendant pula. Kita kena buktikan pula pertama sekali benda tu justified. Mana kita cakap ni berdasarkan apa yang news keluar. Macam saya kata tadi, kenyataan saya ingin petik daripada statement yang dibuat oleh pihak Ketua Polis Negara. Dia cakap macam ni. Maksudnya ada basis kita punya statement. Kedua, okey, kalaulah kita tak nak pakai justification, kita pakai fair comment. Fair comment ni apa benda? Kita membuat komen yang berpatutan. Komen kita ni adalah berdasarkan apa yang kita lihat. Kita rasa macam sedih. Ada kanak-kanak yang telah diselamatkan. Tengok tempat tinggal kanak-kanak tu sedih. Tengok dengan tilam kecil macam tu. Ada kanak-kanak yang dikatakan telah disiasat, ada dieksploitasi, ada yang kanak-kanak tak berjumpa dengan kedua ibu bapa dia sekali lama, ada yang ibu bapa pun tak kenal anak dia. Betul kan? So kita rasa macam Bella kata tadi, saya rasa Bella kata jahat. Itu adalah komen berpatutan. It's a fair comment. Tapi tak boleh ada niat jahat. Dia tak boleh ada malice. Malice ni contohnya Bella hentam beraya pula. Lepas tu Bella buat statement, lepas tu bersambung-sambung letak dalam Facebook pula, letak dalam TikTok pula, hentam beraya. Tu tak boleh. Faham. Adalah beberapa lagi, tapi itu dua defense yang selalu diguna pakailah dalam defamatory ni kes. Tapi tak adalah, kita tak cakap yang teruk-teruk kan tadi. Yelah, berbalik orang abang pastulah pasal sexual grooming. Yelah, sebab orang macam ni. Yang sexual grooming sebab orang nampak kan dia letak-letak macam. Biar dulu, lepas. Okey. Rapatkan dia balik. Okey, sekejap. Tarik. Okey. Minta maaf lah, kita ada tergendala macam tu, dia budak-budak. Tak, sekarang ni nak cakap. Macam mana orang tu nak tahu berlakunya sexual grooming. Macam kadang-kadang orang tu tak tahu benda tu berlaku. Benda tu berlaku kat dia, tapi dia tak tahu apa benda yang berlaku ni sebenarnya. Faham tak? Faham? Ni budak tu.
budak ke, orang ke, remaja ke. Dia tak tahu pun sebenarnya dia telah di sexual grooming. Sexual grooming tu. Sebab tu lah bila berlakunya kes-kes macam ni, saya sokong 100% apa pempengaruh influencer, artis-artis mana yang nak bagi public awareness, saya sokong 100% sebab macam as you said, tak semua orang tahu apa sexual grooming. Tak, bahasa Melayu apa sexual grooming? Pun kita tak tahu apa itu. Tapi tengok hang kau hang tahu tak tahu juga Tak, memang benda ni saya tak salahkan sebab memang undang-undang ni pun baru buat 2017. Apa undang-undang dia? Undang-undang sexual grooming. Sexual grooming ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia panggil antun. Pengantunan. Dia macam dia communicate dengan Rozik kan, macam Rozik selalu buat kat saya kan. Saya tak sedar sampai saya belajar, aku dah kena dengan sexual grooming kan. Macam banyak je aku baca. Okey, contohnya macam Rozik kan. Dia komunikasi. Contoh. Tapi kau tengoklah kalau kau pernah buat betul lah, banyak lah. Rozik check lah. Macam terjadi reality. Tak, bila cerita mana? Tu buka macam banyak. Okay. Tak nampak tak? Dia tak nantuk dah. Nampak tak? Okey. Dia rasa bersalah kat situ. Okey, lepas tu. Sexual grooming ni adalah apabila kita communicate dengan seorang kanak-kanak. Dia mesti kanak-kanak. Oh, okey lah. Dia terlepas lah. Bawah 18 Bawah 18 lagi lah. Kau dah pak budak umur 40 dah tua lah lagi. Alhamdulillah kita tak minat budak-budak. Alhamdulillah kita tak minat budak-budak. Alhamdulillah. So, macam tu. Apa ni, Cik Rozik kena seorang itu, Cik Rozik communicate secara seksual, yang mana komunikasi itu menjurus kepada kesalahan-kesalahan seksual di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 ataupun kanun kesesaan. Contohnya, kita communicate dengan kanak-kanak tu, kita suruh kanak-kanak tu buat video pornografi. Dia tak buat lagi, kita baru communicate. Kita ajak dia, kita pegang bahu dia, kita ajak dia pelan-pelan. Contoh pertama. Kedua, membuat kita communicate dia untuk buat amang seksual. Kita communicate dia ataupun kita ajak dia untuk communicate. Contohnya sembang dengan dia, try pegang badan sendiri, dah besar ke belum, ayat-ayat yang berbentuk seksual. Ataupun apa-apa kesalahan bawah kanun kesesaan, contohnya kes rogol, kes ni. Dan saya katakan di sini, pengantunan ataupun sexual grooming ni adalah stage awal sekali sebelum dia go for second stage and third stage. Apa second stage and third stage? Second stage contohnya amang seksual, sexual assault. Kan? Kita dah mula pegang badan dia, apa bagai. Itu dah second phase dah. Sebelum kita nak pegang badan, mestilah kita sembang dulu, kita belikan kanak-kanak tu mainan, kita bagi kanak-kanak tu gula-gulakan dia, bagi dia suka dengan kita. Dan third stage tu apa? Third stage tu yang dah grievous crime. Contohnya kes rogol, kes liwat, itu dah level barah lah, stage 4 dah. Tapi sebelum nak sampai kat stage 1, nak stage 4 tu, dia mesti start dengan stage 1. Apa ni, sexual grooming. That's why itu penting. Apabila adanya pempengaruh, educate, share dekat social media, saya salute. Bagi saya, go ahead. Sebab itu perlu nak educate the public. Kalau bukan you all, siapa lagi? Siapa nak buat benda ni? So kalau orang tu, anak dia ke siapa-siapa budak tu kena sexual grooming stage 1 lah, kita kata, dia kena report lah. Dia buat report lah. Dia kata ada orang ni buat macam ni kat dia semua, kat anak dia. Kena ada bukti tak? Communicate, WhatsApp, handphone, video call. Kalau face to face tak dapat buktikan lah. Face to face tak dapat buktikan, tapi dia macam ni tau. Okey. Ini dalam Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Ini kepada pedofil-pedofil di luar sana, you all kena tahu. Bahawa Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, kenyataan kanak-kanak ni tak perlu untuk disokong dengan mana-mana bukti untuk mensabitkan kesalahan. Sebab dia senang cerita kalau Cik Rozi, kalau kata Lazik budak dia datang mahkamah, you buat report polis. Rozik datang mahkamah jadi mangsa. Mahkamah tengok Rozik datang mahkamah tu dah 70% dah kata
ini mungkin buat. Mungkin benda ni berlaku. Sebab untuk seseorang kanak-kanak ni nak berani ke depan cerita statement yang sangat konsisten, cerita dekat IO benda yang sama, cerita kat One Stop Center cerita benda yang sama, cerita dekat dekat hospital cerita benda yang sama, cerita di dalam mahkamah pun konsisten cerita yang sama. Mahkamah tak perlu pun lihat ada DNA ke apa, bukti ke apa semua. Mahkamah tengok daripada keterangan dia, mahkamah terus boleh sabitkan kesalahan. Sebab memang ada section bahawa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang mana section tu katakan statement by a child as a witness, dia punya testimony does not need to be corroborated. Tak perlu disokong pun. Mahkamah boleh sabitkan terus. Ambil guna pakai je kenyataan dia untuk sabitkan kesalahan. Betul. Betul. Kan, maksudnya ni mak-mak kena tahulah. Yelah, sebenarnya orang tak tahu. In a Betul? way kita Betul. tahu awareness ni okey, kalau anak kita dah komplain, kita pergi buat report. Betul. Jangan nak tunggu alamak tak ada bukti, tak ada WhatsApp, tak ada apa kan. Tapi Terus betul lah. pergi buat report polis lah kan. Kau pernah kena? Cerita lah. Sudah bukan, aku nak kita tak pernah kena. Bukan. Cerita lah. Aziz. Zaman kanak-kanak kita sangat happy ya. Yang tadi tu. Oh, cerita tak dia. ada. Cuma kita cakap macam kalau hang tak cakap benda ni, orang tak tahu. Orang tak tahu. Oh, Sekarang jadi kau dah tahu, kau rasa macam mana? Rasa Kita macam kenal. aku tak perlu buat laporan polis. Okey. Semua berlaku setelah kita dah Ada tak cerita Oh, ni? tak ada. Selepas kita pandai main congkak maksud dia cerita dia. Macam tu lah Dan cerita tak dia. perlu nak sentuh-sentuh. Cakap pun dah kira boleh Tapi dahsyat disabitkan lah. lah. Bijak lah hang Mut. Tak, aku tak tahu. Dr. kalau Mood. bukan kalau tidak aku tak tahu info-info macam ni tau. Jadi Itulah bijak jadi lah. lawyer. Kau jadi apa? Kau jadi apa? Aku Cerita lawyer aku. juga. Saya Aku rasa terharu. Rozi first time puji aku. Yelah. Bukan kalau tidak kan kita tak tahu. Dan kita ni macam netizen kita tengok-tengok orang komen-komen dan kita percaya ini. Percaya ini. Jadi aku bawa hang Tapi lah. tu sexual grooming budak lah kalau orang tua. Itu groom ni lain dah. Ya, ada grooming. Tak, cuma Itu kena kalau kau epek-epek kena ketuk kepala, kena pijak. kan, macam ni kan Apa Mut. benda kau cakap ni mampu ni gila. Macam tu je kena maki Dan kan. sebenarnya dia suka yang bahagian-bahagian muka budak tu dewasa. Maksud aku benda tu boleh, maksudnya kalau orang tua kena sexual Nampak Ren? Itu. Lain dia jadinya. Dia lain kan. Kau rasa macam ni? main congkak lah jadinya. Jadi main congkak lah. Lain lah jadi. Dia jadi main congkak. Kau nak pergi tu kau dah tahu dah. Kau bukan sexual grooming. Kau dah tahu kau nak pergi situ main congkak. Tu je cerita dia. Sebab dia kau pergi tengok congkak tu, congkak dia lain sikit lah. Aku mainkan congkak A, kau jadi congkak B. Itu saja. Kalau budak-budak dia tak tahu. Tapi sebenarnya nak cakap macam pedo ni kita ni tak tahu niat lah macam contoh. Dia ni macam pakcik ni, dia pedo, kita susah kan. That's why yang susah nak buktikan benda macam tu kan. Dia boleh menidakkan macam padahal kita tahu macam dia sendiri tahulah dia minat budak tu. Tapi kalau tengok macam tak sangka. Betul. Macam tu kau pedo. Macam tu lah cerita dia. Kan banyak sekarang. Banyak kan? Kan kita tengok baru-baru ni banyak macam-macam kes kan. Kita pun tak sangka macam biar betul kan. Macam ni punya muka baik boleh jadi kan. So that's Itu yang macam why susah saya tu. kata bila adanya kes-kes ini, kita sebagai pengamal undang-undang, sebagai orang luar ni, kita sokong, kita support. Mana especially bila benda ni dibawa oleh artis-artis, pihak pempengaruh, kita support. Bagi saya ini benda yang positif sebab kita perlukan orang yang aware benda ni salah. Itu yang bagi saya Apa Jaden? Support lah kan. Faham? Dan, mari sini sekejap. Mari kat belakang ni. Jaden. Nampak kita terlalu bersantai ya. Siap ada anak dia main bola lagi kat depan macam tu cerita dia. Mainlah Mami nak tunjuk muka Jaden. Mak, sini Jaden, Jaden. masuk dalam podcast ni kejap Jaden. Jaden Masuk sekejap dalam podcast ni. Jaden. Kita tengah cakap pasal budak-budak. Jaden si Ah, Ivan. Bukan, Apa? mak boleh lah. Ni ada mak dia. Jaden belakang ni. Sini Jaden belakang ni. Dia tak boleh panggil Jaden, dia panggil Ronaldo tu. Ronaldo. Kan? Dari mana, Mak? Nampak? Mayu. Oh, main singgah lah. Okey, ini Jaden. Ni anak Muka dia saya. sama macam muka dadi dia. Saya boleh tunjuk muka anak saya. Yang Kan? comel ni. Jaden ke orang lain tak boleh. Cristiano kan? Ronaldo? Muka macam bapak dia. Ya. Muka macam mak dia. Dia sayang bapak dia. Sayang mak dia. Sayang Baba bukan Bapak tu baba lah. Baby ingat bapak tu apa? Baby sayang mami ke baba?
Dua-dua. Okey, pergilah. Alhamdulillah. Okeylah, baby pergi Boleh main. keluar Boleh. Nak band. Ha? Okey, kita dah tak boleh dah habis dah. Dah habis dah segmen ni? Dah habis. Tapi Dr. Mood tak jawab soalan I. Apa dia? Kalau budak tu terang-terangan lah. Senang cerita. Okey. Kalau orang tua maksudnya pakcik ni sexual grooming Oh, ni menarik. budak yang umur 18 ke atas. Okey. Tak kesalahan. Tak ada salah Tak ada salah. Suka sama suka lah. Willing Dia- buyer, dia- willing dia- seller dia lah. berfikir. Dia Dia boleh lain. berfikir kan? Dia tak panggil sexual grooming, dia panggil sexual harassment. Oh, harassment lah pula. Tapi tu pun Grooming ni, kenapa dia grooming? Sebab kanak-kanak ni, dia dari segi mental dia tak faham tau. Apa yang orang lain tu buat. Apa dia buat tu salah ke betul ke. Apa yang pakcik tu pegang dia ke atau cakap kat dia. Dia tak tahu benda tu salah tau. Jaden. So that's why nama dia sexual grooming. Kita groom, kita antun dia. Tapi faham. kalau engkau dah dewasa, yang aku nak groom kau apa boleh lagi. Faham. Kan? Kau dah tahu dah. Willing buyer, willing seller lah. Itulah pasal. Macam Sendiri kau mau punya ingat lah yang tu kan. tak payah nak groom dah. Lain sekali kau kena groom balik nanti. Dah nak Jangan hidup. nak feeling lah orang kata kan. Okey, kita nak Inilah paling heavy yang kepala otak aku. heavy. Heavy. Otak aku ni Nak macam... buat podcast sangat kan? Lah, tak apa. Tapi sebenarnya... Tapi kita ada happy-happy. Nantilah. Ni yang serius-serius. Betul. Kita Ni isi untuk otak first. kita Sebab dengan kita tak benda-benda ada- pencerahan. Betul. Untuk kita meneruskan hidup kita ni kan. Dengan penuh pancaroba ni, kita kena tahu hak kita. Betul. Akta-akta cik. Sangat-sangat Sekarang ada akta. berguna. Berguna? Ni Berguna. sekarang kalau korang nak legal advice, boleh ni. Boleh pergi ke TikTok. Dr. Mahmud. Mahmud Jumaat. Dr. Mahmud Jumaat. Bukan Sabtu. Dia buat kelakar. Dia tak tahan nak Okey. sebut. Aku nampak dia tadi lagi. Dia tak tahan nak sebut. Macam ni. Okey. Awal-awal tu dia cover lagi. Dia kena cakap, oi, kena cakap tu tadi. Okey guys, sebenarnya dari tadi lagi Bella nak buat kelakar ni sebab nama dia Dr. Mahmud Jumaat. Dia kata bukan Sabtu. Bukan Sabtu, bukan Ahad. Faham Tapi tak? unik kan nama. Tak, dia pun tak tahan nak sebut juga. Kamu tahu tak? Dia cari pan dia. Bukan, Cakap tapi cepat. masalahnya kan. Aku tunggu dia nak cakap. Kita dah kata jangan cakap, dia cakap juga. Tapi kau Dia suka memang- cakap kan? Bukan sebab aku mengantuk sangat. Aku Tak. cakap tak cakap ni aku macam... You pernah tak ni introduce diri you lepas tu you ni you Tak ada kan, dia tukar ke saja kan? English. Dia saja kan? Dr. Mahmud Friday. Serius. Dia je kan? I kadang-kadang pergi mahkamah. Okey. Dia tanya, okey, nama siapa tuan? Saya Mahmud Jumaat. Macam mana nak eja? Mahmud Friday. Okey. Faham? Mahmud Friday. So dah faham. Oh, Jumaat. Okey, Friday. Okeylah, kita pun tak Kita nak... sangat ni. Kita Kita sangat terlalu banyak info. Kepala otak aku macam tak tahu nak fikir. Jadi aku rasa macam penat dah. Bestnya podcast Rosik. Nampak sangat ilmu kan? Kalau korang ada topik yang menarik, korang komen je banyak-banyak. Nanti kita tengok apa yang Kupas. kita Kita boleh nak buat. cari Betul. siapa ni kita nak tanya macam tu. Tapi tolong ni bukan nak compete dengan siapa-siapa. Betul. Apa ni kita buat santai secara Betul. suka-suka rela Santai dan suka lah. ria. Suka Betul. rela dan suka ria. Itu yang ada Jaden boleh masuk, ada main bola kat belakang. Dia Semua tu. mak aku muncul. Tiba-tiba semua muncul kat sini, orang hantar. Okay. Kita nak cakap terima kasih dekat Dr. Mahmud. Jumaat. Dan, you buat free? Tak buat free kan? Tak ada. Ada ke free untuk nak mewakilkan siapa-siapa? Ada je. Oh ada je. Wow. Tak apalah, contact je lah. Jangan ragu-ragu. Sebab kita tak nak lah orang-orang kena apa-apa ni senyap, duduk bawah selimut ke apa. Reach out to Wow. lawyer. Aku rasa berilmu sikit dia cakap. Lepas dengan kau cakap lah. So, aku pun lawyer. Aku tahu permainan. Lepas tu apa? Tak ada. Terima kasih. Sebab datang ke Oh. set kita ni. Set kita buka rumah kita. You all. Senang kan kerja? Senang. Tak boleh parti Kita masa nak- tak apa. Kita nak you gulungkan perbahasan ni cik. Wah, gulungkan ni. Ada nak gulung-gulungkan ke? Yelah. Untuk Tetamu nak cakap kita. apa-apa sikit. Cakaplah last sebelum aku kata jumpa lagi. Okay guys, macam saya katakan tadi, sekiranya lah, saya just nak touch berkenaan dengan perkongsian yang telah dibuat oleh mana-mana pempengaruh di luar sana. Saya nasihatkan untuk teruskan perkongsian yang baik ni, social awareness, supaya lebih ramai orang di luar sana faham tentang apa itu pedofilia, apa itu sexual grooming dan juga terma-terma
seksual apatah lagi apabila kes ni melibatkan kanak-kanak. So just go ahead, don't worry. The law will always there to protect you. Wow. Gitu. Okay. So jumpa lagi untuk next podcast kita yang kita tak tahu bila. Soon kan kita nak buat. Setiap minggu Setiap minggu. All about Rossi. Kalau kau nak tahu dia kerja apa next. Okay, bye. Okay. Bye Mahmud. Bye. Cerita sini habis sini. Manja. Bye.